الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kedua dirairi. Okey, tengok ni. Mustahil dan terbagi mustahil itu kepada dua bahagi. Ini wajib dah habis. Wajib dhati. Pertama wajib mutlak dan kedua wajib ni. Pertama mustahil daruri, artinya tiada berhajat. Okey. Tengok muka ni. Muka 6. Balik 2 di bawah. Itu. Muka 6. Balik 2 di bawah. Tunggu tak? Ustaz. Ha? Jumpa Ustaz. Wajib dan terbagi mustahil itu. Dan terbagi mustahil itu. Itu nombor itulah. Okey. Jangan salin dulu. Apa saya keluar kat sini pun salin. Nanti salin terhabis nanti penangan ni tak dengar. Nanti tak faham. Benda ni bukan mudah. Dan terbagi mustahil itu kepada dua bahagi. Kalau tak dapat salin pun tak apa, dengar je. Nanti bila masuk dalam grup kita, salin kemudian. Kalau kita salin, tumpuan kita nak dengar ni, ada orang dia boleh buat serentak. Ada orang dia salin, dia lupa dah apa orang cakap tak dengar. Ni yang susah, nanti kita tertinggal. Penerangan tu kita tinggal. Jadi penerangan tu yang penting. Benda ni nanti orang snap masuk grup, kita boleh salin kemudian. Jangan risau boleh salin ni. Okey, mustahil akal. Terbagi mustahil akal itu kepada dua bahagi. Ni. Satu daruri, satu nama nazari. Pertama mustahil daruri. Ini mustahil daruri ni kita tambah mustahil akal daruri. Biar lengkap sikit. Mustahil akal daruri. Apa makna mustahil? Tiada diterima Akal. oleh akal akan Adanya. tiada diterima oleh akal akan adanya. Mustahil akal. Kalau wajib akal, Tak boleh diterima oleh akal akan tiada. Tak boleh diterima akal di ketiadanya. Bukan tiadanya. Mustahil akal tiada diterima oleh akal akan adanya. Wajib akal tiada diterima oleh akal Akan tiadanya. Akan tiadanya. Kalau wajib akal tak terima akal akan tiadanya. Dia kata Allah itu wujud. Itu wajib akal. Maksudnya akal tak boleh terima akan tiada Allah itu wujud. Mustahil akal ni pula tiada diterima oleh akal akan adanya. Allah itu lemah. Mustahil akal. 2 campur 2, 5. Mustahil akal. Kenapa? Akal kalau terima akan adanya perkara yang mengatakan 2 campur 2, 5. Boleh faham Jadi akal ni yang menimbang. Akal ni yang menimbang sama ada dia nak kata wajib ke, nak kata mustahil ke, nak kata harus ke. Jadi untuk memudahkan fahaman ni, ulama' dia bagi pada dua perkataan. Satu daruri, satu nazari. Satu daruri,
satu nazari. Sebut betul, daruri. Yang kata daruri, bukan. Daruri, rawau, daruri, nazari. Dan kata nazari, ini salah. Lepas tu, kata Arab ni kadang-kadang kita kena tulis jugalah. Mana kesempatan lah. Ingat, daruri, senang dapat, senang faham, tak payah fikir-fikir. Dia kalau guru kata, daruri ni mudah dapat, mudah faham, tak payah fikir-fikir. Itu daruri. Contoh, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Artinya, kalau kita kata, kereta ni gerak pun tidak, diam pun tidak. Kereta tu jirim. Kalau kita kata, batu tu dia diam pun tidak, gerak pun tidak. Habis apa? Tak ada lah. Diam tak ada, gerak tak ada. Jadi tak masuk akal. Tak masuk akal. Oleh akal tak terima. Akal tak terima. Patutnya apa yang berlaku, dia sama ada dia gerak atau diam, dia diam atau gerak. Maknanya tak boleh kata sunyi ni maksud apa? Kalau kita kata sunyi, apa sunyi? Diam. Dia ada. Apa maksud sunyi? Sunyi jirim boleh gerak dan diam. Maknanya jirim tu dia tak diam atau dia tidak gerak. Itu maksud sunyi. Macam saya kata ni. Ni botol ni. Botol ni dia patutnya diam atau dia gerak. Dia gerak, orang gerak tangan dia. Tapi dia tidak gerak dan orang kata dia tak diam. Mustahil. Itu mustahil. Dia mesti menerima salah satu keadaan. Diam atau gerak. Dia mesti menerima salah satu keadaan. Boleh jadi dia diam, boleh jadi dia gerak. Itu nama apa? Harus. 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 Dia mesti diam atau gerak. Itu apa? Wajib. Dia tak diam dan dia tak gerak. Mustahil. Itu je nak faham. Tak susah. Itu yang nak faham. Mustahil. Tapi sebab benda ni kita boleh tengok. Kita boleh tengok. Kita tak payah fikir panjang. Kita orang cakap je kita boleh dapat. Mudah dapat. Jadi jatuh dah. Mustahil itu jenis dia adalah daruri. Jenis mudah. Jenis senang nak dapat. Jenis senang nak faham. Tiada berhajat kepada fikir. Ini lagi contoh yang mudah faham lah. 2+2=5. Tanya budak-budak pun budak kata bukan. Tanya budak-budak pun budak kata bukan. Tak masuk akal lah. 2+5 mana ada cikgu ajar 2+4. Kita kata tidak, 5. Dia kata mustahil. 5 budak-budak yang apa benda pun kata mustahil. Mustahil kata. Okey. Ini contoh lagi. Saya bagi dulu juga contoh yang guru-guru cakap lah. Yang kita belajar dulu, guru-guru bagi contoh. Benda besar tak boleh masuk dalam lubang kecil. Ini memang tak boleh. Mustahil. Kita kata, harus masuk. Tak. Mustahil. Mustahil. Kalau kata mustahil. Sebab ada cakap dalam Quran kan kata unta tiada boleh masuk dalam lubang jarum. Orang-orang kafir ni dia tak akan masuk syurga. Maknanya mustahil dia masuk syurga. Seperti unta itu tiada boleh masuk dalam lubang jarum. Okey. Ini contoh-contoh yang dikatakan mustahil akal daruri. Dan ada juga mustahil akal nazari. Faham makna nazari dulu.
Nazari ni, nazar ni maknanya pemerhatian. Ah, pemerhatian. Perbahasan. Nak kena telik dulu. Nak kena telik. Tu nazar. Nazar. Lepas tu dalam kitab usul tahqiq tu disebut hendaklah engkau nazar dengan mendongakkan kepalamu ke langit. Hendaklah engkau nazar dengan mendongak kepalamu ke langit dan melihat ke bumi, dan kau akan dapat merasakan, meyakini wujudnya Allah. Dulu kata apa Kalau orang tak percaya Tuhan ni, cuba cakap dengan dia. Tu tanya dia. Awak tak jumpa awak punya isteri setahun. Tiba-tiba isteri awak mengandung. Mesti ada orang sama dengan dia, katakan dia mengandung. Betul tak? Dia setuju. Habis, sekarang ni, bumi ni, mesti ada orang buat. Mesti ada kuasanya buat. Mesti ada satu kuasanya buat. Mesti ada satu kuasanya buat. Bagaimana kalau isteri pun tak jumpa boleh mengandung, mesti ada orang yang bersama dengan dia. Menyebabkan dia mengandung. Sama je macam ni. Mana tak ada sebab nature tu tak ada, tak main peranan. Nature tu tak ada ni. Lepas tu alam semula jadi, dulu guru-guru kata, tak boleh pakai perkataan tu. Jangan sebut cantiknya alam semula jadi. Tak boleh. Dia tak jadi sendiri. Dia tak jadi semula. Tak ada. Dia ada Allah yang jadikan. Maksudnya kalau nak tegurkan tauhid ni, cakap cantiknya alam semua Allah bagi jadi. Ini dah cakap banyak kali tu. Okey. Ini memerlukan bahasan. Kenapa? Dia payah. Payah comparing tu daruri. Bila kita banding dengan daruri, kelihatanlah dia payah. Contoh. Baca kitab ni. Tengok. Dia kata, mustahil daruri itu seperti sunyi giring daripada gerak dan diam. Ni. Nampak mouse saya gerak tak? Nampak Ustaz. Okey. Mustahil nazari. Ni. Artinya berhajat kepada fikir. Ni, dia berhajat pada fikir. Dan nazar ni pemerhatian lah, bahasan, penerangan untuk mendapatnya. Untuk mendapatnya maksud apa? Apa maksud untuk mendapatnya? Dapat jawapan. Nak fahamkan. Dapat akal boleh terima yang ini mustahil. Supaya akal dapat terima. Mendapatnya maknanya akal dapat terima yang benda ni mustahil. Tapi dia memerlukan penerangan. Dia berhajat kepada satu benda yang namanya fikir. Seperti mustahil Allah Ta'ala beri kesakitan atau kesusahan pada seseorang. Allah beri kena kesakitan seorang atau kesusahannya itu. Allah uji atau cuba supaya Allah nak tahu iman dia. Iman seorang atau sabarnya. Kerana Allah tahu tahap iman seorang itu tanpa diuji sekalipun. Lepas tu salah Kalau segi tauhid salah. Allah uji aku ni, Allah nak tengok aku beriman tak beriman. Tak. Bukan tu. Bukan itu. Mustahil. Allah nak tahu pula. Tak Allah tahu. Allah tu ilmu. Betul tak? Allah tahu. Dia tak uji kita pun tahu iman kita level mana. Dia tak bagi kita sakit pun betul-betul level kita mana. Jadi, apa tujuan Allah bagi sakit? Apa jawapan dia?
untuk kita cek. Untuk kita tahu. Untuk kita tahu iman kita kat mana. Allah bagi benda yang kita tak suka. Allah bagi benda yang kita tak setuju. Apa kita merontak. Maknanya kita tahulah iman kita. Iman kita level apa? Kita masih lagi tidak boleh menerima qada qadar. Kita masih lagi tidak menerima qada qadar. Allah bagi kita nikmat. Sampai kita lupa. Lupa dengan akhirat yang nak datang ni. Kematian yang nak hampir ni. Kita lupa. Itu maknanya apa? Kita tak beriman pada hari akhirat. Buat dosa seorang-seorang. Orang tak nampak, dia kata. Suami tak tahu, anak tak tahu, isteri tak tahu dia buat dosa. Maknanya dia tak beriman pada apa? Dia tak beriman pada apa? Hari akhirat. Tu tak faham lagi tu. Malaikat. Dia tak beriman pada malaikat. Kenapa? Malaikat mencatat. Bukan dia malaikat catat. Memang orang tak nampak. Dia malaikat catat. Catat apa? Catat apa dia buat? Itu tanda beriman pada malaikat tu, dia merasai malaikat tu, wujudnya malaikat tu. Maknanya kita beriman pada malaikat ni, kita tahu malaikat ni ada, malaikat ni wujud. Dan Allah beri mereka tugas-tugas. Tapi tanpa dia pun, tanpa malaikat pun, Allah boleh buat. Tapi dia jadikan atas kebesaran dia jadikan malaikat. Atas kemuliaan dia jadikan malaikat. Lepas tu kita kena faham, bila diuji, bukan Allah nak tengok iman kita. Kita yang nak cek iman kita. Bila dia bersakit, Allah nak tengok iman kita. Terutama bab apa? Bab qada dengan qadar. Bab qada qadar. Kita boleh terima tak apa yang Allah tetapkan sejak azali? Kita boleh terima tak? Ujian-ujian, kita boleh terima tak? Lepas tu, ramai orang gagal pada qada qadar. Ni 6 rukun iman ni. Satu gagal, mati kufur. Nama main. Mati kufur tau. Sebab apa? Tak beriman, tak yakin, tak percaya. Pada ini kalau Allah. Ini kalau Allah. Hati tak suka. Memang tak suka. Tapi ini kalau Allah. Ini kalau Allah. Yakin? Yakin. Ini kalau Allah. Jadi nak kena buat apa? Nak kena reda. Ini kalau Allah. Allah tetapkan ini. Bukan kita. Bukan orang lain. Allah tetapkan. Ini kalau Allah. Allah bagi kita kena. Supaya apa? Supaya kita faham iman kita pada bab qada ni kat mana. Maknanya mustahil akal. Ulama ni beri contoh apa? Allah bagi sakit, Allah nak tengok iman ni kat mana. Tak. Saya bagi sakit, Allah tahu iman ni kat mana. Saya bagi kesusahan, Allah tahu iman ni kat mana. Kasih sayang Allah tu dia bagi sakit, dia bagi iman supaya kita tahu. Kita yang kena tahu. Kita yang kena tengok daripada kesakitan tu, dia kesusahan tu, kita tengok tahap mana kita bersabar. Tahap mana kita yakin, oh ni takdir Allah dalam sini. Jadi nak bergaduh dengan takdir pun tak guna. Tak menang pun. Jadi apa yang kena buat, sabar. Apa yang kena buat, yakin inilah takdir Allah untuk aku. Ya Allah, aku redha. Ini takdir Allah untuk aku redha. Kalau sakit, berubat lah. Bila berubat, tak ada masalah. Berubat tu pun dapat pahala. Niat lah, aku sihat ni, aku nak ibadah, aku nak taat. Aku nak qada solat, aku nak baca Quran. Kalau sihat, lagilah mudah buat amalan tu. Kena kesusahan, selesaikanlah masalah tu. Macam mana cara yang disuruh. Macam mana hukum adat yang disuruh, macam ni, buatlah. Tapi janganlah mengatakan
apa saja usaha yang kita buat, apa saja ubat yang kita makan, inilah menyembuhkan. Ini bahaya ni. Maknanya Allah nak tengok iman kita ni. Kita ni beriman ni, yakin pada ubat ke yang menyembuhkan, yakin pada itu, bukan Allah nak tengok, tapi kita yang kena tengok. Faham? Kena faham. Itu contoh yang dia beri di sini. Maknanya, mustahil Allah Ta'ala bersakit ni untuk tengok iman, dia memerlukan perbahasan. Dia memerlukan penerangan. Apa penerangan dia? Allah tahu. Allah ni dia bersifat ilmun. Dengan ilmun itu, dia dikatakan alim. Kaunuhu aliman. Itu sifat 20 tu. Kaunuhu aliman. Bila Allah itu kaunuhu aliman, dia sentiasa mempunyai ilmu. Dia tahu iman kita tahap mana. Jadi dia bersakit, dia bersusah ni adalah untuk apa? Supaya kita boleh semak, kita boleh muhasabah, kita boleh cek iman dia tak mana. Dia bagi kita peluang cek. Ingat saya cakap dulu kan, hadis. Terangkan aku apa di iman. Iman itu adalah kau beriman dengan Allah, beriman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, pada hari akhirat, dan engkau beriman pada qada dan qadar. Okey, saya dah cerita dulu dah. Kenapa bila bab qada dan qadar, keluar balik engkau beriman pada qada dan qadar? Kenapa kau dalam beriman tu keluar balik? Faham tak ni? Paling susah. Dengan qada dan qadar. Ramai yang gagal pada iman ramai yang gagal ialah pada qada dan qadar. Ramai yang gagal kat sini. Yakin Allah, yakin. Malaikat, yakin. Kitab, yakin. Hari akhirat, yakin. Rasul semua yakin. Lima-lima ni yakin. Qada dan qadar ni lah yang ramai manusia dia boleh jatuh kufur bila dia tak yakin pada perkataan itu, apa dia? Ini qada qadar Allah. Itu saya kata nak kena jaga-jaga. Kalau kita tak latih diri kita, cakap dengan dia, yang selama ni dia jahil, kita tak latih cakap dengan diri kita, ni qada dan qadar Allah. Tengok orang insiden, ni qada dan qadar Allah ni untuk dia. Dan qada dan qadar Allah tentukan aku nampak insiden ni aku tengok. Pagi ni jam contoh. Saya daripada rumah dia 7.20. Saya sampai sini pukul 8. Jam betul. Sekarang ni jam, jalan sini jam. Oh teruk jam. Teruk jam. Daripada Bandar Usion nak ke sini pun dah 20 minit lebih lah. Dekat setengah jam. Apa yang kita nak kata, Allah dah qadakan jam. Ya, dia dah qadakan jam. Bukan kita cakap menyalahkan takdir. Ni bukan itu. Tapi kita cakap mengujuk hati kita, engkau jangan protes, engkau tak boleh buat apa-apa. Engkau tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Ini Allah dah tetapkan sini. Ini kudrat dia. Kudrat dia maksud apa? Kuasa Allah. Kehendak. Kehendak. Kuasa. Ini kuasa. Kuasa. Kudrat ni kuasa dia. Dan daripada kuasa itu dia berkendak. Berkendak itu dalam sifat 20 dia panggil sebagai Iradah. iradah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalamu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, Allahu basiran, mutakaliman. Tu nak kena belajar nanti sifat 20. Tapi nak belajar kat position lah. Dia kena angin laut ni dia mudah faham. Agak-agaknya atau makin ngantuk ke, tak tahu lah. Lagi nak belajar jalan air Ustaz. Dia nak belajar jalan air. Belajar Ustaz kat tebing kita orang semua berendam. Boy. Tak berendam pun tak faham, berendam lagi kembang ke.
Lagi kembang lagi tak faham. Tumpu perhatian. Siapa tanya? Angkat-angkat. Minta maaf nak tanya ni. Ustaz punya slide ni ada ertinya diri tidak gerak atau geram. Gerak ataupun diam yang kata geram tu. Alamak, salah. Sekejap. Asal kalau geram pula Bila masa aku geram Tak geram orang kot. Tak ada. Tak ada geram bawah siapa pun geram. Okey. Kau ni. Okey, baru ambil gambar. Yang tadi tu jangan post. Tengok ada silap betulkan dulu. Okey. Ni. Jadi mustahil akal ni begitulah dia baginya. Dia baginya. Macam apa? Maka mustahil yang demikian itu. Demikian apa? Apa yang demikian itu? Mustahil lah dia kata. Mustahil lah Allah uji seorang, Allah nak tengok iman dia. Tak. Allah tak perlu kepada sesuatu untuk tahu sesuatu. Allah tak perlu uji dia untuk nak tengok iman dia. Allah uji ke tak uji ke, Allah tahu iman kat mana. Tapi Allah uji supaya orang yang kena uji tu tengok iman dia kat mana. Tengok yakin dia pada Allah Qadar. Tengok yakin dia Allah yang turunkan benda ni. Itu tujuan tu. Yang tersurat itu sakit. Yang tersurat itu susah. Faham Yang tersurat itu sakit. Yang tersurat itu susah. Yang tersirat itu Ampara dosa. Yang tersirat tu apa? Diampunkan dosa. Yang tersirat itu nak tengok iman kita. Kita nak tengok iman kita. Diberi kita ujian tiba-tiba gap jadi macam ni. Jadi sesuatu yang kita tak kenal. Satu pujuk hati apa? Ni tak kena Allah. Ni tak kena Allah. Jadi kita beriman dengan qadar. Mula dia kata tak kena Allah. Dapat pasangan macam ni, dapat bos yang memeningkan, makin membotakkan kepala kita. Tak apa je bos tu. Amboi, garamnya. Dulu kerja rambut separuh. Dapat bos ni, botak tu kepala. Pening betul. Gugur rambut. Nur tu. Nur. Dia kalau campur air laut dia lagi berkilat. Amboi, dia campur air laut, dia polish. Dia polish. Ikan yang dalam laut kegelapan menerima cahaya yang terang. Siapa datang ni? Cahaya nur. Rupanya dia suluh pakai kepala. Apa yang kita kata mula-mula, Allah takdirkan beginilah. Dan mengandungi, ni nak kena faham. Mengandungi apa? Kita katalah kek mengandungi telur, kek mengandungi gula. Ujian mengandungi hikmah. Okey. Kek ada telur, kek ada gula kat dalam. Ujian dekat dalam ada apa? Ada hikmah. Ujian dekat dalam ada apa? Pengampun dosa. Kafarah. Ujian dekat dalam ada apa? Kafarah. Ujian dekat dalam ada apa? Naikkan darjat. Naikkan darjat. Ujian dekat dalam ada apa? Sabar. Peringatan. Ada signal. Pengajaran. Saya mula ingat Ustaz cakap durian je ni. La ilah Allah, teruk tu. Allah, memang kepala otak yang durian lah. Tak apa, saya bawa durian pergi sana nanti. Aboy. Badak ada, badak. Badak ada. Ujian mengandungi hikmah. Ujian mengandungi keampunan. Masalah ni, dia macam cabaran lah. Cabaran ni, kalau nak motivasikan diri,
Kalau masalah ni, kalau nak motivasikan diri, jangan cakap masalah. Kata apa? Cabaran. Cabaran. Challenge. Orang Challenge. tu kata cabaran. Ha. Pengeramah kajang kata challenge. Tu. Kalah. Kalah, tak boleh buat apa lah. Advance. We have a meeting. Okay, what happened to our project? But no, actually, boss, we have a challenge. What kind of challenge? We have challenge to complete in time. Challenge. Jangan kata, boss, we have a masalah, we have a problem there. No, it's not a problem. It's challenge for you to solve. It's a challenge for you to solve. Saya tak faham je kaum putih ni. Tak boleh buat apa, orang kajang cakap begitu. Oh, kena belajar. Kena belajar. Orang Bantung Aduh. macam mana? Aduh. Kalah. Orang kajang kalau meeting dekat masjid pun begitu. Kita ada problem ni nak besarkan masjid. No. Please don't say a problem. We have a challenge. Kita kena pergi kat challenge tu dan hadapi. Itu kalau motivasi dia kata gitu. Sama juga dengan masalah. Kalau dalam kitab masalah ni sebut apa? Apa nama dalam IC? Kita bagi masalah. Nama dalam IC dia apa? Nama dalam IC? Masalah ni sebenarnya nama dia apa? Oh. Cabaran lah. Dugaan. Pengajaran. Ujian adalah Ujian. tarbiyah dari Allah. Haji. Ustaz, sekejap. Tengok langit. Sekejap. Haji lalu angkat tangan dekat aku. Tengok aku nasyid tu. Macam peminat dia. Dia tak tahu aku cakap seorang dalam bilik ni. Ujian. Nama dia ujian. Sama lah sini. Okey. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Tanda lah itu. Tanda atas bawah lah. Bari atas bawah. Ta'alallahu an zalika. Wa an zalika uluwan kabira. Uluwan kabira. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Dapat ke tidak tanda? Dapat Ustaz. Okey. Dapat. Apa makna dia? Maha tinggi, maha suci Allah dari itu semua dengan kesucian yang agung. Itu semua apa ni? Kalau dalam konteks ni, itu semua dia kata, dia maksud apa? Dia maksud perkataan yang tadi. Yang tadi tu apa benda? Ni. Itu tu apa? Apa maksud itu? Kalau yang kitab ni maksud itu apa? Boleh? Dia kata Allah nak tahu tahap iman kita. Allah beri sakit atau Allah beri susah sebab nak tahu Tahap iman. iman seseorang. Itu maksud itu. Benda tu itu maksud dia. Ni. Kenapa? Allah dah tahu dia ada ilmu, sifat ilmu ni. Dia tahu. Jadi mustahil lah. Kenapa? Maha suci Allah daripada tak tahu. Itu maksud dia lah. Maha suci Allah daripada tak tahu. Maha suci Allah daripada lupa. Tak tahu, lupa, nak cek dulu. Itu sifat apa tu? Nak cek dulu, nak tengok dulu. Kekurangan. Jadi bila sifat kurangan itu nama dia sifat
Mustahil. Mustahil atas Allah. Ubat. Ya Ustaz, ya. Kalau kau kata, Bat, kau tengok tingkat 8, Bat. Kau tak Ah. tunjuk. Okey. Okay. Mm-mm. Please go and check now. Check with your own eyes. Apa kau jawab? I will go immediately tuan. Ulama. Now, boleh. Memang macam Kau tu kata, pun. oh, ni saya tahu. Ni sebabnya gini. Tak. Okey. I will check now. Yes. Tak apa. Saya semak dulu baru saya tahu. Betul. Tapi Allah, dia tak semak dulu baru tahu. Tak. Allah dah tahu. Makhluk, dia semak dulu baru tahu. Maha Suci Allah, semak dulu baru tahu. Tidak. Kenapa? Semak dulu baru tahu adalah kekurangan. Kenapa? Dia tak tahu. Tapi Allah, dia tahu. Gua kata, But, what happened to you? Today you are late. I don't understand. Oh, kawan kecil Kelantan lalu. I also don't understand. You don't understand? Don't understand. Which one you understand? Number 10. Nombor 10 lah, Scotland mari. Allah, dia faham, dia tahu, tapi manusia sometimes don't understand. Tak faham. Susah nak faham. Cakap 20 kali pun tak faham. Kenapa? Tak faham, tak tahu, tak ada ilmu, itulah sifat kekurangan. Jadi, guru ni, dia puji Allah, Maha Suci Allah, bersihkan Allah ni, dia bersifatnya tadi. Apa? Tak tahu. Nak bagi ujian, baru tahu. Ta'ala Allah an zalika uluan kabirah. Kabir ni besar. Kabir ni banyak. Kabir ni agung. Itu yang kita belajar dekat pembatalan solat. Antara perkara yang membatalkan solat ialah ada perkara apa? Kabir. Sebelum kabir tu kata apa? Antara membatalkan solat itu apabila dia melakukan satu perkataan kabir. Perkataan ni apa? Cepatlah, makcik dah datang ni. Apa perkataan tu? Tidak membatalkan solat jika dia melakukan satu perkataan khalil. Apa perkataan tu? Sama juga dengan tadi. Oh, ni tak dapat lagi ni. Apa? Internet aku putus ke? Lahan jali. Bukan lahan. Bukan lahan. Apa dia? Tak ingat. Tak ingat. Apa? Fi'il. Fi'il kabir. Pergerakan besar. Pergerakan. Fi'il ni pergerakan. Fi'il ni banyak. Pergerakan ni. Kabir tu banyak. Kabir tu besar. Batal solat bila ada fi'il kabir. Tidak batal solat bila ada fi'il Khalil. Kecil. Ni aku pergi PG ni memang aku nak buat rotan, aku nak tanya macam-macam. Rotan KG stapler tu. Ustaz tak izin pergi lah. Saya ada hal lah. Saya kalau ikutkan ada tu Ustaz. Ambul waktu tu. Sekarang ambul dekat ada hal. Sungguh betul. Saya tak tanya. Tak tanya Tak tanya. Saya kalau datang Ustaz suruh duduk depan dulu tu memang saya dah frozen. Siapa yang dekat rompin tu duduk depan, dia duduk belakang pula. Balin. Balin kita duduk belakang Balin. Belakang sekali. Dah booking dah tu seat tu. Okey. Ni kalau kat kelas budak-budak duduk belakang ni pelajar nakal tau. Pelajar nakal ni duduk belakang. Dia kalau budak yang tak jadi. Jadi. Budak nakal tak jadi. Kalau orang tua nakal buruk apa? Dia kalau budak depan ni budak skema. Budak duduk depan belajar. Ni budak. Saya 17, Abang Ali 18. Ustaz kata sama umur tu saya ingat lagi. Baik.
Faham perkataan ni? Ta'ala Allah wa anzalika uluwan kabira. Sekarang kita pakai iman dia puji Allah. Dia puji Allah. Dia kata maha tinggi, maha suci Allah. Dengan kesucian yang agung. Dan dia memiliki kesucian yang agung. Apa maksud kesucian yang agung? Tak tercapai bagaimana kesucian Allah itu macam mana sebenarnya tak capai. Macam kita katalah, Allah maha tinggi. Tak tercapai kemuliaan dan ketinggian dia. Tak capai oleh akal kita. Tapi dia maha tinggi. Dia memang maha tinggi. Dia memang maha agung. Dia memang tahap mana? Tak ada tahap. Tak tahu. Akal kita tak ada ceiling. Tak boleh fikir sampai tahap mana. Jadi dia puji Allah ni. Kenapa? Atas kekurangan Allah. Tidak tahu dan nak kena try, baru tahu. Dia yang manusia buat itu dia. Try and error. Betul. Sebab tu ada try and error. Try error, try lagi. Itu nama try and error. Tapi Allah bukan try and error. Allah dia tahu sejak azali. Dan ilmu dia meliputi lahir dan batin, dekat dan jauh. Bunyi dan senyap. Itu nama dia ilmu ni. Dulu dan sekarang dia tahu. Sebab tu nak kena belajar sifat 20 ilmu ni macam mana. Jadi kita faham. Dengan itu kita nampak hebatnya Allah ni. Sampai kita dapat faham, dapat rasa. Maka akhirnya nanti mulut kita kata, wahai Tuhan, Engkau memang layak untuk disembah. Okey. Dan terbagi pula mustahil itu kepada dua bahagi. Ni. 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 Okey. Tengok gini. Kenapa tak keluar ni, babe? Pasal itu. Apa lah. Ambil tengok semua lah. Jangan salin semua dulu tau. Mula salin dulu. Mustahil akal. Lepas tu, salin yang oren ni. Mustahil akal liwairih. Kalau dekat kitab dia kata, pertamanya mustahil liwairih. Supaya tidak meninggalkan perkataan akal ni, jangan kita confuse nanti kemudian hari, kita letak liwairih. Akal, before liwairih, kita letak akal. Apa maksud mustahil akal liwairih? Siapa angkat tangan? Nak tanya apa ni? Ida 128 ni. Okay. Mustahil akal liwairih ni maksud apa? Mustahil bukan zat. Kerana perkara itu jadi mustahil. Dia mustahil ni bukan zat benda tu yang mustahil. Tapi ada keadaan lain. Pada perkara lain. Perkara lain ini maksud dia bukan zat. Lighairi ni maknanya perkara lain. Lighairi ni maksudnya benda lain. Yang bukan zat. Faham tak? Bukan zat. Perkara. Mustahil akal pada perkara. Bukan zat. Contoh dalam kitab kata, ertinya mustahil baginya lain daripada zat. Faham tak ni cakap ni? Mustahil bukan zat kerana perkara itu jadi mustahil. Mustahil yang bukan zat. Mustahil yang bukan pada zat sesuatu. Maksudnya macam mustahil Allah tu tiada. Itu bukan pada itu tapi perkara lain lah. Mustahil apa? Perbincangan bukan pada zat. Mustahil apa lah? Tapi kalau kita cerita mustahil Allah tiada tu pada zat dia. Tu maknanya bukan pada yang itulah. Dia mustahil yang lain. Yang lain.
li ghairi ni selalunya faktor yang menjadikan masyarakat li ghairi bila ada faktor janji dalam Quran atau hadis. Betul faktor janji tak? Kalau ada pahala masuk neraka macam tu. Tak ada neraka. Oh, tak ada Tak neraka. ada neraka. Mustahil akal li ghairi. Okey. Kenapa? Ada janji dalam Quran kata Dah neraka ada ada. janji dalam Quran. Itu dia faktor dia yang menyebabkan asalnya macam dia kata inilah. Seperti mustahil orang yang Islam tak masuk syurga. Itu. Asalnya harus Allah nak masukkan siapa dalam syurga, itu kuasa dia. Betul. Itu kuasa dia. Dia berhak buat apa-apa saja. Tapi bila ayat Quran kata orang Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka, jadi harus yang asal itu bertukar kepada mustahil. Mustahil Allah boleh nak masukkan orang Islam dalam neraka. Mustahil. Kenapa? Dia dah janji. Maknanya faktor janji ni menyebabkan hukum itu mendatang. Li ghairi ni macam dikatakan aridi. Mendatang, benda baru yang mendatang daripada harus ditukar jadi mustahil. Daripada harus ditukar pada wajib. Apa wajib? Akal. Wajib. Apa wajib li ghairi? Orang kafir masuk neraka. Apa wajib li ghairi? Orang Islam masuk syurga. Apa mustahil li ghairi? Orang kafir masuk syurga. Orang Islam tak masuk syurga. Okey. Boleh faham ke atau sangat memeningkan? Ustaz, tak faham. InsyaAllah Ustaz. Slowly. Ah. Tapi kalau baca buku Ya. memang tak faham lah Ustaz. Kalau tak Baca ada buku penerangan tu Ustaz tak tu. faham. Kat Khairunisa Mana kita tak faham? belajar dalam laut nanti confirm faham. Dan laut lagi tak faham. Kalau baca buku memang hanyut lah. Tak tahu Ni- apa. Ni tauhid tak baca buku. Fiqah pun tak baca buku. Tapi kalau dah belajar, rujuk, tu boleh. Rujuk mana, rujuk notanya lebih mudah, tu tak apa. Tapi asas ni, nak kena faham. Kena banyak kali Ustaz. Dulu Itulah sampai term dia betul. tu kadang kita confuse. Ustaz nak Kita tanya. banyak kali je. Apa beza? Kan dia ada dua kali. Mustahil tu terbagi kepada dua. Yang satu daruri dengan nazari. Lepas tu yang kali kedua mustahil. Maknanya mustahil tu terbagi pada 4 lah. Itulah 4. 4 lah. Dia jadi 4. Dulu kita belajar kat sekolah, daruri, nazari kan. Itu pun tak faham juga. Yang dua tu pun kita tak faham juga kat sekolah. Sekarang ni dia pecah lagi 2. Bukan daripada daruri 4 lah ke kan. nazari. Dia pecah lagi 2. Dia bukan jadi 4 lah. Daruri. Bukan. Okay. Dia bukan ada daruri ke nazari. Dia ada akal juga. Dia memang 4 je lah. Dia ada li ghairi, dia ada akal li ghairi, dia ada akal zati. Datang daripada mana? Datang daripada harus akal yang boleh bertukar jadi mustahil, yang boleh bertukar jadi wajib. Datang daripada harus. Dalam ni dia tak cakap harus. Tapi sebenarnya harus tu ada. Tapi dia tak bincang dengan lebar pada harus ni. Jadi, li ghairi. Sebenarnya tak boleh lah kata, orang bertaubat pun Allah tak ampun dosa. Tak. Kena cara taubat, Allah akan ampun dosa sebab Allah janji dalam Quran. Jadi, li ghairi itu, mendatang itu kerana faktor janji. Hukum asal harus saja. Allah nak ampun ke tak ampun, kuasa dia dah. Betul tak? Mana kita paksa Allah kena ampun ni, tak boleh ampun tak. Kuasa dia. Tapi sebab dia dah janji dalam Quran, tu nama dia hukum tu dia li ghairi. Li ghairi ni macam aridi. Jadi mustahil Allah tak ampun. Kalau kita ikut SOP prosedurnya betul, mustahil tak ampun. Kenapa? Li ghairi. Mustahil li ghairi. Tapi ikut jalan betul, jalan betul. Ikut cara yang dikatakan suruh minta ampun, betul, minta ampun betul. Itu nama dia
Mustahil li ghairi, orang Islam tak masuk syurga. Mustahil li ghairi, orang kafir masuk syurga. Kalau dia kata boleh Allah nak masuk orang kafir dalam syurga, itu hukum asal. Hukum asal itu, hukum asal. Tapi bila ada janji dalam Quran, ada sebutan dalam hadis, ada azab yang disediakan. Maknanya kita kalau kita kata orang kafir boleh masuk syurga, maknanya kita bertentangan dengan Quran. Itu yang boleh jadi murtad. Tahu, itu tentang apa yang Quran cakap. Sebab tu ulama letak hukum li ghairi ni. Untuk membendung keharusan dalam hukum supaya diletak pada hukum yang betul. Sama ada musyad akal li ghairi atau wajib akal li ghairi. Itu nama li ghairi tu. Ustaz, maksudnya yang li ghairih ni mesti berdasarkan janji Allah yang disebut dalam Quran ataupun dalam hadis Ustaz ya. Mesti bergantung pada Gantung betul. okey, Itu faham Ustaz. katakan faktor janji. Boleh faham tak? Mungkin boleh faham tapi bertanya balik tak boleh cerita. Itu je lah. Dan Itu mungkin lagi standard. sekali besok dah tak faham pula. Kenapa? Belajar kena banyak kali. Kalau belajar sekali, 2 kali, memang tak faham. Kalau kita kata hukum asal boleh ke Ustaz? Hukum asal harus. Hukum asal tu harus. Harus li ghairi. Harus legal. Harus. Hukum asal ni harus. Harus. Maknanya Allah ni harus pada kuasanya dia ada untuk masukkan orang kafir dalam syurga. Syurga tu dia punya. Betul tak? Tapi sebab ada janji dalam Quran tu jadi li ghairi. Jadi li ghairi ni mendatang. Datang apa? Datang satu hukum yang menetapkan orang kafir masuk neraka. Itu li ghairi. Okey, faham Ustaz. Nanti kita sambung dekat yang kotak biru ni. Ada ke war? War. Mana war? Ada Ustaz, ada Ustaz. War tengah pening ke war? Bukan tengah nak meningkat dia Ustaz. Oh, meningkat lah. InsyaAllah Ustaz. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan dapatkan. Pelan-pelan fahamkan. Pelan-pelan tahukan. Pelan-pelan Allah kenalkan diri dia kat kita. InsyaAllah Ustaz. Dengan guna satu peraturan nama dia akal. Lepas tu akal ni akan jaga. Jaga akal. Jangan ambil benda yang pening-pening, yang mabuk. Nanti rosak akal. Jangan akal ni mengenalkan kita pada Allah. Mengenalkan kita pada hukum. Bagaimana benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Itu nama dia ada arazi, ada li ghairi. Nanti kita baca ni contoh lain. Okey. Tanda kat situ. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey. Dah. Masih dia datang. Bukan nak pasang lagi slide pula. Nampak kipas semua dah buka tu kat surau. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.